Lagu daripada Salim baru saja berlalu menghiburkan anda dengan Tinggal Kenangan Jauh Kau Pergi. Lagu-lagu terbaik 80-an, 90-an, juga awal 2000-an akan terus diperdengarkan untuk anda. Baik, Alpha 102 hari ini diterbitkan oleh AJ ataupun Alia Jailani, dan hari ini kita nak berkongsi berkenaan dengan AgroCity, pertanian bandar ataupun urban farming, dan kita ada dua orang tetamu di konti ketika ini. Namun sebelum itu juga suka untuk saya perkenalkan ataupun kongsikan kepada anda berkenaan dengan pertanian bandar ini, di mana pertanian bandar ini adalah perancangan dan juga pembangunan perbandaran yang penting dari pelbagai aspek, iaitu keperluan kehidupan bandar, termasuk bekalan bahan makanan, penghijauan persekitaran, pengurusan air dan juga bahan buangan bandar ya. Dan pertanian bandar ini juga sebenarnya adalah sinonim sebagai aktiviti menghasilkan, memproses serta memasarkan makanan dan produk pertanian di kawasan bandar dan pinggir bandar. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan pertanian bandar ini, kita bersama dengan dua tetamu kita di Konti Nasional FM ketika ini. Kita ada Abdullah Ashari bin Muhammad Johari yang merupakan pegawai program. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Lebih lagi dikenali sebagai Syari ya? Ya, betul. Syari. Oh, tengok orangnya comel kan? Halo. Asyik tersenyum je. Dan juga kita ada Muhammad Amar Faiz bin Amiruddin, belia Project AgroCity ya, betul ya? Okey, dikenali sebagai Amar ya. Betul. Okey, dan dua orang tetamu kita ini akan berkongsi bersama-sama dengan kami berkenaan dengan AgroCity pertanian bandar. Mungkin boleh say hi dulu dekat kawan-kawan ini. Kita juga sekarang ini di Facebook Live Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita nak mengetahui dulu berkenaan dengan inisiatif AgroCity pertanian bandar ini yang bermula di IYC, dan apakah kaitannya dengan peranan IYC itu sendiri. Siapa yang nak jawab dulu? Syari ke Amar? Okey, silakan Syari. Okey, terima kasih Boleh kepada... tak tu dengar suara sendiri, okey? Boleh dengar. Terima kasih kepada DJ Juju dan juga terima kasih kepada pihak National FM kerana sudi menjemput kami lah ke dalam konti. Ini pertama kali lah saya datang ke konti radio. So jadi perasaan semangat. Gemuruh tambah semangat. Tambah semangat. Okey. Untuk secara ringkasnya lah, kalau orang tanya apa itu IYC, IYC ni adalah singkatan bagi nama International Youth Centre, ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil Pusat Belia Antarabangsa lah. Okey. Untuk kita terus kepada objektif kita, apakah peranan IYC dalam bidang pertanian bandar ni? Sebenarnya pertanian bandar di IYC ni sebenarnya kita telah mulakan pada tahun 2016 lagi. Yang mana ianya merupakan tetesan idea daripada pengarah IYC itu sendiri, iaitu Dr. Haji Muhammad Maliki lah. Yang mana pada ketika itu kita nak buat pertanian bandar ni bertujuan untuk memberi kesedaran dan juga membantu kaki tangan IYC itu sendiri untuk mengurangkan kos sara hidup lah pada ketika itu, pada tahun 2016. Dan dari tahun ke tahun kita punya projek pertanian bandar ini dapat dilihat semakin berkembang, dan pihak Kementerian Belia dan Sukan, terutamanya Jabatan Belia dan Sukan Negara JBSN, melihat satu projek ni projek yang sebenarnya boleh bantu orang muda. Bukan setakat sahaja kaki tangan Pusat Belia Antarabangsa, tapi juga orang muda dan juga komuniti setempat lah. Itu yang orang kata inisiatif sebenarnya. Pertanian bandar telah pun bermula 6 tahun yang lalu, dan juga inilah orang kata peranan yang perlu dimainkan oleh IYC itu sendiri ya. Okey, dan kita juga nak tahu konsep ataupun pendekatan pertanian bandar yang dilaksanakan oleh IYC ini sendiri bagaimana sebenarnya. Konsepnya bagaimana? Konsep dia, kok saya pun rasa berminat juga nak buat ni. Kita juga ada trademark kita. Apa? We Plant, We Care. Okey, yang mana walaupun sekecil mana skala pertanian yang kita buat, ianya memberi manfaat ataupun memberi makna lah kepada semua orang. Yang mana kita ceritalah pengalaman sikit macam mana pertanian bandar IYC ni kita laksanakan. Kita bermula dengan tanaman secara vertigasi, secara kecil-kecilan. Kita tanam di atas tanah secara kecil-kecilan, dan yang mana bila kita dah buat aktiviti itu sendiri, kita dapat lihat bahawa ia memberikan satu manfaat ataupun ia memberikan satu makna yang baiklah kepada sesiapa yang kata orang tu menguruskan pertanian kat situ. Jadi konsep dia kecil adalah besar maknanya. Bukan setakat itu saja. Konsep pertanian bandar IYC ni sebenarnya kita dah luaskan, bukan setakat sahaja di Pusat Belia Antarabangsa, tapi kita dah memperluaskan sehingga ke komuniti setempat, ke sekolah-sekolah, yang mana jika ada lawatan sekolah datang ke Pusat Belia Antarabangsa, kita buat satu program yang kita panggil Little Farm IYC, yang mana ianya berbentuk kit
kecil khas untuk kita buat kepada kanak-kanak yang berusia 12 tahun ke bawah lah. Tujuannya untuk kita beri kesedaran kepada kanak-kanak betapa pentingnya pertanian itu sendirilah. Dan bukan setakat itu saja, kita dah memperluaskan pertanian bandar AYC ni ke satu tahap yang lagi baik. Yang mana kita telah laksanakan projek Youth Agro City, yang mana mendapat kerjasama ataupun sokongan penuh daripada Jabatan Belia dan Sukan Negara lah. Yang mana projek Youth Agro City ni kita dah laksanakan di Masjid Sayyidina Osman, Bandar Tun Razak, di Kompleks Sarakan Muda Bukit Kiara dan juga di PPRC di Cepaka di Pantai Dalam ni lah. Yang mana sekarang ni dah masuk hampir setahun setengah dah projek setahun tu. Setengah projek dah bertahan. Projek yang orang kata melibatkan Kementerian Belia dan Sukan. Ya, betul. Oh, kalau diikutkan sebenarnya memang banyak juga ya. Ada juga untuk Little Farm ya. Ya, betul. Dan melibatkan beberapa tadika dan seperti mana yang dikongsikan oleh Syari tadi, anak muda yang berusia 12 tahun ke bawah. Dan juga sebenarnya kalau diikutkan sudah banyak bermula daripada tahun 2016 hinggalah sekarang ada perancangan untuk diperbesarkan lagi. Ya, betul ada. Okey, sudah tentunya. Okey. Dan sebagai belia juga kalau diikutkan adik kita ni memang dua orang ni masih lagi belia, tapi sememangnya orang kata tadi belia yang bersemangat. Dan sejauh manakah pelaksanaan pertanian bandar ini dapat menarik minat dan juga orang kata penglibatan secara meluas pada masa akan datang sendiri. Dan ini merupakan sekadar minat ataupun sebenarnya suka-suka saja, macam mana tu? Okey, Amar. Jadi pada pendapat saya sebenarnya urban farming ni bukan hanya pertanian di bandar semata-mata, tetapi ianya dapat mengasah bakat seorang individu dan kemahiran dalam bercucuk tanam. Dan kita tahu bahawa hal ini juga dapat menjana semua pendapatan kepada belia-belia pada zaman sekarang. Kita tahu ada yang susah mencari kerja, dan sikit sebanyak dapat menampung kos perbelanjaan harian. Itu yang orang kata dan penglibatan ini mungkin akan secara meluas lagi kiranya pada masa akan datang ya. Betul. Itu yang diharapkan juga ya. Okey, baik, kita akan berhenti rehat dulu seketika. Syari dan juga Ammar, kita akan kembali selepas ini menerusi Alpha 102. Kita akan dengar lagu dulu dan selepas ini kita akan kembali bersama menerusi Alpha 102. Berkongsi bersama-sama dengan anda berkenaan dengan Agro City Pertanian Bandar, dan kita masih lagi bersama dengan dua orang tetamu di Konti. Layan dulu lagu daripada kumpulan Elite, lagu-lagu terbaik 80-an 90-an untuk anda. Manisnya senyumanmu. Baik, kembali bersama-sama kami di Konti Nasional FM sentiasa di hati, dan kita masih lagi bersama menerusi Alpha 102 dan masih lagi bersama dengan dua orang tetamu di Konti ketika ini, iaitu Abdullah Ashari bin Muhammad Johari, pegawai program, dan juga Muhammad Ammar Faiz bin Amiruddin, belia projek Agro City. Dan hari ini kita berkongsi berkenaan dengan Agro City Pertanian Bandar, dan banyak perkongsian yang telah pun dikongsikan oleh kedua-dua tetamu kita hari ini berkenaan dengan Agro City Pertanian Bandar itu sendiri dan kaitannya dengan pusat belia antarabangsa dan juga konsep ataupun pendekatan pertanian bandar itu sendiri dan pelaksanaan pertanian bandar itu sendiri dan juga penglibatan secara meluas ya pada masa akan datang. Dan kita juga nak tahu sebenarnya ini setanding ke bidang pertanian moden ataupun ataupun pertanian bandar ini berbanding dengan bidang lain yang sebercanggih. Bagaimana sebenarnya pendapatnya, Ashari? Saya bagi sedikit pendapat lah Okey, boleh. tentang soalan ni. Okay, kita tahu kalau orang di luar sana menganggap bahawa bidang pertanian ni adalah satu benda yang perkara yang panas. Orang mindset dia orang panas, senang kotor. Tapi sekarang ni bidang pertanian ni, terutamanya bidang pertanian bandar, dia dah dianggap sebagai satu perkara yang kata orang tu komersial, yang mana bidang pertanian bandar ni kita aplikasikan segala teknologi yang ada ke dalam bidang pertanian. Contohnya kalau sebelum ni kita buat pertanian, kita tanam dekat tanah, agak kotor sikit, tapi teknologi yang berubah dari tahun ke tahun membuatkan bidang pertanian ni daripada tanah kita gunakan kepada span contohnya. Daripada tanah kita gunakan kepada sabut kelapa. Jadi daripada sifat kotor yang orang kata sebelum ni kepada sifat yang agak bersih sedikit. Kat situlah. Jadi ramai sekarang. Jadi kata orang tu mindset
panas, kotor tu kita boleh ubah. Ada je sekarang bidang pertanian yang tak memerlukan cahaya panas yang terlampau terik, kita dah boleh buat dah. Dia adalah dia punya kata orang tu cara dia macam mana kita cara nak beri tumbuhan-tumbuhan kita ni cukup nutrisinya, macam tu lah lebih kurang. Kita kena ubahlah konsep tu sebenarnya. Sebab macam kita dah buat program Youth Agrocity ni, yang mana kita pun dah dapat sokongan penuh daripada bahagian Pertanian Bandar Jabatan Pertanian, yang mana bahagian Pertanian Bandar Jabatan Pertanian ni membantu kita dari segi memberikan input-input pertanian yang lebih bersifat berteknologi tinggi. Dah tak payah tanam dekat-dekat tanah, tak payah. Kita buat sistem fertigasi yang lebih kemas, kita gunakan wheat mat, maksudnya tanah tu dah tak ada, dah naik ke kaki kita dah kiranya. Jadi kalau orang muda ni, kita faham orang muda ni zaman kini dia lagi suka perkara yang mudah, bersih. Itu memang menjadi kata orang tu impian lah kot. Tak semualah kan. Tapi betul. Bila kita dah aplikasikan kepada projek Youth Agrocity, dan alhamdulillah kita boleh lihat bagaimana belia-belia ni daripada akhir tahun 2020 dan bertahan sehingga 2022 kini, ia kata orang tu kata orang tu perasaan yang tak dapat saya gambarkan lah betapa. Macam contohnya saudara amal kita, bagaimana dia buat projek Youth Agrocity ni, dia boleh kata orang tu menjana pendapatan walaupun dia seorang mahasiswa, walaupun dia belajar secara atas talian, sambil itu dia letak dekat atas kerusi, dia boleh mendengar apa yang lecturer dia ajar, dan dia juga boleh bertani. Itu satu kata orang tu pendekatan teknologi lah sebenarnya, yang kita sebenarnya perubahan dia, perubahan zaman dia. Macam mana sebenarnya Amal lakukan kalau diikutkan sekarang ini dengan orang kata pertanian moden ataupun pertanian bandar ini, dengan hanya menerusi secara dalam talian, tapi mampu untuk menjana pendapatan. Bagaimana Amal sebenarnya yang Amal mampu untuk laksanakan? Pada saya, memandangkan waktu sekarang ni kelas masih dalam talian. Jadi adanya waktu-waktu lapang tu beri peluang lah pada saya untuk belajar menanam, cara penjagaan tanaman, dan cara kita kena pasti satu penyakit pada tanaman, dan cara kita atasi penyakit tu macam mana. Jadi dari situ dapat menambah sikit lah saya punya pengetahuan tentang benda lain selain daripada pelajaran saya. Okey, dan sekarang ni kiranya berapa banyak jenis tanaman yang sudah ditanam menggunakan kaedah ini sebenarnya ataupun pertanian bandar ini? Setakat ini dalam masa setahun setengah ni, antara tanaman yang telah saya dah tanam, terung mini, cili Thailand, rock melon ada. Rock melon pun ada? Ada. Okey. Dan kobis. Kira sebenarnya ambil masa berapa lama untuk kita dapat orang kata menghasilkan tanaman itu yang cukup sempurna, yang boleh kita ambil makan lepas tu masak lepas tu makan. Dia ambil masa berapa lama sebenarnya setiap tanaman itu berkembang? Okey, saya ni lah saya bantu saudara Mak. Okay, dari segi macam contoh macam terung mini, kita ambil masa untuk dia menghasilkan dia punya contoh buah terung dia tu 45 hari selepas ia ditanam. Dia berbeza pula dengan cili. Cili mengambil masa 50 hingga 55 hari. Berbeza pula dengan kobis bulat yang mengambil masa sehingga 4 bulan untuk kita tuai. Dia berbeza setiapnya. Setiapnya itu adalah berbeza lah kalau diikutkan ya. Dan kalau macam dibuat untuk secara orang kata pertanian bandar ini, keluasannya tu bagaimana pula untuk menghasilkan, mungkin ada orang kata ada matlamat yang tersendiri untuk bulan ni kita nak hasilkan banyak ni kan. Okey. Jadi banyak mana kebiasaan yang paling orang kata yang paling memberi kepuasan terhadap diri Syahri sendiri dan juga Amal sendiri? Okey, dari segi contoh lah, kita ambil contoh sebagai tanaman terung. Kita kena kata orang tu tetapkan kita punya matlamat kita. Satu pokok tanaman terung kena hasilkan 3 kg untuk satu musim. Senang untuk kita nak buat kira-kira. Satu pokok mesti menghasilkan 3 kg terung. Kalau cili at least kena 1.5 kg. Okey. Itu untuk satu pokok lah ya? Itu untuk satu pokok. Okay, biasanya tanam berapa pokok? Sepanjang program lah, sepanjang setahun setengah tu dah berapa pokok sebenarnya dapat dituai? Amar? Kalau ikutkan berdasarkan kawasan yang saya tanam, dalam kira 250
lebih lah. 200 lebih pokok ya? Pokok. Oh, kiranya memang banyak jugalah sebenarnya dalam masa itu untuk empat jenis apa ni orang kata tumbuhan tadilah kan. Okey, kira banyak juga sebenarnya ya. Boleh kita tambah lagi sebenarnya. Ikut keluasan di Masjid Sayyidina Osman, kita boleh tambah lagi sehingga 400 pokok. Oh, banyak. Dan nak tambah sikit sebenarnya di Masjid Sayyidina Osman ni bila kita dah laksanakan projek Syeguru City, ia telah mendapat perhatian lah daripada Jabatan Agama Islam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, yang mana nak jadikan Masjid Sayyidina Osman ni sebagai projek pilot kepada 16 buah masjid di kawasan sekitar Bandar Tun Razak tu lah, di zon 5. Maksudnya Saudara Aman ni dah berjaya membuktikan bahawa di kawasan yang terhad juga kita boleh menghasilkan tanaman dan juga memberikan satu sumbangan yang baiklah kepada pihak masjid juga. Betul juga kan. Dan kalau diikutkan juga, kita juga nak tahu sejauh mana sebenarnya bagi pendapat Syari sendiri dan juga Amar sendiri sebagai mereka yang terlibat dalam projek ini, dalam pertanian bandar ini, melihat program ini dapat berkembang sehingga ke peringkat antarabangsa. Okey, kalau dari segi pengalaman Pusat Belia Antarabangsa sendiri, kita bukan setakat saja buat pertanian untuk komuniti, bahkan kita juga menerima delegasi-delegasi daripada luar negara yang datang ke Pusat Belia Antarabangsa untuk melihat sendiri pertanian yang ada di Pusat Belia Antarabangsa. Seperti mana kita tahu, pertanian contohnya di Thailand dan juga di Korea ataupun di Jepun, mereka lebih hebat nak dibandingkan dengan kita. Tapi apa yang Pusat Belia cuba sampaikan adalah usaha yang kami lakukan dengan kawasan yang terhad, dengan keluasan ataupun ketiadaan tanah, kita boleh juga buat pertanian bandar walaupun di atas bumbung. Itu merupakan satu usaha yang bila kalau delegasi-delegasi luar negara lihat, ini merupakan satu usaha yang murni, yang mana memberikan satu sentimen yang baiklah kepada mereka semua. Kalau di atas bumbung tu awak panjat lah dia ada tangga dia. Dia ada tangga dia lah. Okey. Duduk terfikir tadi kan di atas bumbung, sebab bumbung tu kan memang luas kan, memang orang kata boleh digunakan juga ya. Memang dah banyak tempat lah yang dijadikan bumbung sebagai tempat untuk melaksanakan projek pertanian bandar ini. Kalau di Pusat Belia Antarabangsa tu, kalau dekat bumbung tu dah penuh dah. Dah penuh dah? Dah penuh dah. Segenap ruang tu kita cuba penuhkan. Alhamdulillah lah kan. Okey. Dan akhir sekali kita juga nak tahu harapan supaya pertanian bandar ini dapat dilihat penting ya kepada masyarakat, terutamanya generasi muda pada masa akan datang. Dan kita dapat lihat di sini Amar dan juga Syari antara generasi muda yang terus orang kata bergiat cemerlang dalam pertanian bandar ini, dan kita mengharapkan agar banyak lagi generasi muda akan memilih bidang pertanian bandar ini, seperti mana yang dikongsikan oleh Syari tadi. Kalau dulu orang kata dia ni petaninya mesti orang akan fikir petani kena duduk dekat bendang ke, dekat tanah ke, lepas tu bercucuk tanam, mesti pakai topi besar-besar, duduk di tengah panas. Tapi sekarang orang kata peralihan zaman, sudah ada teknologi yang mampu untuk membuatkan kita rasa selesa untuk bertani. Jadi inilah teknologinya dan harapan daripada Amar dan juga Syari sendiri berkenaan dengan pertanian bandar ini. Okey, jadi harapan saya supaya urban farming ini terus dipergiatkan, diperluaskan oleh pihak AYC, kerana saya percaya bahawa program ini dapat meningkatkan dan memupuk kesedaran dan kepentingan pertanian itu, terutamanya di kawasan bandar. Kerana kalau ikut pengalaman saya, pada mulanya saya join urban farming ni secara suka-suka saja. Sebab waktu cuti semester. Jadi saya ambil inisiatif program ni, join, dan tiba-tiba makin lama dia rasa seronok. Dan sebab kita rasa mudah untuk bercocok tanam dengan adanya teknologi, berbeza lah dengan penanaman yang kita lihat pada zaman dulu. Jadi bila wujudnya urban farming ni akan menjadikan kawasan bandar di Kuala Lumpur dan sekitar tempat kelang yang lain lebih sihat dan nyaman untuk kita tinggal. Itu juga yang penting sebenarnya. Kalau dulu kalau nak bertani kena ada tanah yang luas kan, tapi sekarang ini tak perlu, segalanya orang kata mudah. Kalau kita ada tanah sekangkang kera pun boleh juga untuk kita bertani. Bagi Syari sendiri pula bagaimana harapannya?
harapan saya terutamanya lah kepada golongan belia orang muda supaya kita dapat memperluaskan lagi lah kita punya aktiviti pertanian ni sebab bukan setakat itu saja, Pusat Belia Antarabangsa juga nak menyokong agenda kerajaan yang mana kita nak memperkukuhkan lagi lah sekuriti makanan kita, yang mana kita tahu sekarang ni kita berada dalam krisis makanan yang mana bukan setakat berlaku di Malaysia dan juga di peringkat global. Jadi ini merupakan salah satu inisiatif Pusat Belia Antarabangsa untuk membantu golongan belia komuniti. Saya rasa mungkin bukan setakat di kawasan setempat tapi mungkin boleh membantu di peringkat negara lah untuk kita bantu untuk atasi krisis makanan ni. Betul-betul, itu juga yang kita harapkan ya, agar program ini mampu untuk diperluaskan lagi dan juga mampu untuk orang kata menghasilkan lagi orang kata sumber yang banyak dan yang lebih-lebih lagi penglibatan daripada golongan muda. Itu yang penting ya. Baik, terima kasih banyak-banyak untuk Abdullah Ashari bin Muhammad Johari. Terima kasih yang merupakan pegawai program untuk pertanian bandar ini, dan juga terima kasih untuk Muhammad Amar Faiz bin Amiruddin, belia Projek AgroCity, bersama-sama dengan kami di Nasional FM hari ini. InsyaAllah ada ruang, ada peluang, kita jumpa lagi ya nanti. Terima kasih banyak. Okey, untuk anda terus setia bersama-sama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati. 11 pagi nanti kita ada Dunia 11 pagi, dan selepas itu kita akan kembali bersama untuk jam yang kedua.